warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Fahmi Fuad, nombor metik 18110912. Tajuk sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran di negara Islam. Pendahuluan, isu peranan negara dalam pembangunan ekonomi melalui intervensi pada pasar merupakan kebijaksanaan tertentu telah menjadi perhatian yang hangat dalam diskusi-diskusi ekonomi komisioner. Demikian pula dalam alur pemikiran cendekiawan Muslim, salah satu faktor utama yang memelah pemikiran ekonomi adalah konvensional, iaitu klasik. Klasik yang utamanya di sekitar ekonomi mikro konsisten dengan kepercayaan bahawa kekuatan pasar adalah kekuatan yang menyeimbangkan. Kekuatan pasar tidak boleh diganggu oleh siapapun, mahupun negara. Imam Al-Ghazali menafikan campur tangan pemerintah secara berlebihan dalam perekonomian kerana persaingan bebas yang terjadi di pasar akan menemukan puncanya dan pada akhirnya akan menemukan keadilan. Ibn Taymiyah pula berada dalam posisi yang sama. Namun beliau menegaskan bahawa intervensi boleh dilakukan ketika dalam keadaan pasar berjalan secara tidak normal, dalam kondisi tidak ada penyerangan maupun kenaikan harga. Di negara tidak boleh ikut campur. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Muhammad Najib, nombor metrik 18110905. Hari ini saya akan membicarakan tentang fungsi dan peran dalam negara Islam. Islam memiliki konsep negara yang mana pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam, institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiah dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk negara. Dalam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah kepimpinan yakni khalifah, tausiah dan seterusnya menjadi bahagian daripada fungsi berdirinya sesuatu institusi negara Islam. Kesuksesan negara Islam dalam lukisan sejarah telah menjadi bukti nyata dapat membawa kepada kesejahteraan masyarakat secara umum dari orang Islam maupun bukan Islam. Tepatnya pada era Al-Khulafa Ar-Rashidin, Daulah Umayyah di Syam serta Daulah Abbasiyah di Baghdad. Fungsi ekonomi negara dan pelbagai kes di mana negara berhak campur tangan dalam hak individu untuk mendapatkan faedah lebih besar. Sebagai contoh, usaha bersama untuk memerangi kemiskinan dan ketinggalan dari segi ekonomi, mengatur peraturan dasar kewangan, perancangan ekonomi dan sebagainya. Masyarakat tidak akan dapat diorganisasi atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan negara sebagai media seperti mekanisme pembayaran zakat dan penghapusan praktik riba. Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan fungsi negara dalam beberapa peranan. Yang pertama, negara menjamin segala keperluan penting masyarakat. Fungsi ini dimaksudkan bahawa negara harus menyediakan dan menjaga tingkat kecukupan keperluan minimum masyarakat, kecuali bagi yang mampu secara ekonomi. Pemerintahan hanya berfungsi untuk memenuhi dan menjangkau oleh mereka, sedangkan bagi yang tidak mampu atau yang tidak masuk dalam golongan mustahik, negara harus dapat menjamin keperluan masyarakat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf bin Muhammad Firdaus. Nombor kad metrik 18110907. Tajuk kecil yang saya dapat ialah pengeluaran di negara Islam. Perbelanjaan di negara Islam merangkumi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penyelidikan. Kita ada infrastruktur. Lepas tu kita ada pertahanan dan keselamatan.
dan kita ada penyebaran Islam. Ciri-ciri dalam sistem Islam sekurang-kurangnya dapat dibahagikan kepada dua, iaitu perbelanjaan terikat. Yang satu lagi perbelanjaan tidak terhad. Pengeluaran terikat adalah tempat tempat pengagihan pembelanjaan dari hasil diperuntukkan, iaitu seperti zakat, kita ada khumus, wakaf, jadual hasil negara Islam dan anggaran belanja. Kita ada jenis peraturan, zakat keperluan asas. Lepas tu kita ada pendidikan dan pendidikan jizyah, infrastruktur, unsur, kemudahan awam. Jenis dakwah Islam secara sukarela, kita ada infak, kita ada sedekah pentadbiran negara, kita ada pertahanan dan keselamatan wakaf, kita ada hadiah, kita ada pemberian jenis bersyarat, kita ada jenis bersyarat, kita ada kumus, kita ada cukai, iaitu nawaib. Pembelanjaan awam mengikut 3 jenis fungsi negara berdasarkan syariah adalah kekal berdasarkan turutan syariah yang ditentukan oleh ijtihad, dan juga berdasarkan mengikut kehendak masyarakat melalui keputusan syura. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Adam bin Muhammad Razi, 181109111. Anggaran pendapatan pemerintahan Islam. Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah SAW tidak hanya terbatas pada zakat sahaja, namun ada beberapa pos lain yang tidak kalah pentingnya dalam menyokong keuangan negara. Yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan usaha penting kerana kerana sistem penerimaannya pendapatan negara berunsur daripada zakat berupa wang tunai, hasil pertanian dan hasil peternakan. Zakat merupakan unsur penting kerana sistemnya penurunannya yang bersifat wajib kepada masyarakat yang telah tiba waktunya untuk membayar zakat. Kedua, ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang diperolehi hasil yang daripada hasil rampasan perang. Ketiga, khumus. Khumus 1/5 bahagian daripada pendapatan ghanimah dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan. Meskipun demikian, patut berhati-hati dalam penggunaannya dan pembagiannya yang telah jelas. Keempat, fai adalah sama dengan ghanimah, namun bezanya ghanimah diperolehi setelah menang dalam peperangan, sedangkan fai tidak dengan pertumpahan darah. Kelima, jizyah. Jizyah merupakan pajak yang hanya dilakukan bagi warga negara non-Muslim yang mampu. Bagi yang tidak mampu seperti mereka yang sudah uzur, cacat dan mereka yang tidak memiliki pendapatan ekonomi ataupun terbatas. Jadi mereka yang terlepas daripada kewajipan membayar jizyah. Keenam, kharaj. Kharaj merupakan pajak khusus yang berlaku negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat pada era awal Islam. Kharaj sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebahagian produksi kepada negara. Jumlah dari kharaj bersifat tetap, iaitu setengah dari hasil produktif yang
menentukan jumlah besar pembayaran kharaj adalah pemerintah. Pembahagian dia bersifat tetap separuh-separuh. Usahakan tu kan dia dapat hasil tu kan 1,000 dia bagikan dia 500, kerajaan 500. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.